bersama dengan Yang Berhormat Menteri KKD tampil untuk memperjelaskan ataupun respon kepada isu-isu yang nampaknya menjadi bualan kepada rakyat dalam negara kita dalam isu pembelian tiket Coldplay. Ya. Berhubung isu penjualan semula tiket konsert hiburan Coldplay pada harga yang terlalu tinggi, Kementerian KPDN ingin menasihati pengguna agar membuat pembelian yang bijak dengan mendapatkan tiket daripada saluran jualan rasmi dan sah. Sebagai pelanggan, pengguna berhak memilih tiket pada harga yang bersesuaian dengan kemampuan mereka dan penawaran harga yang berpatutan oleh pihak peniaga. Namun, jika pembeli merasakan wujudnya unsur penipuan dalam urusan pembelian tiket tersebut, maka wajarlah membuat aduan rasmi kepada KPDN dengan membuktikan bukti-bukti berkaitan. Ini untuk membolehkan siasatan dijalankan di bawah mana-mana akta yang dikuatkuasakan oleh KPDN atau kementerian-kementerian yang berkaitan. KPDN menyeru pada semua peniaga agar lebih beretika dalam urus niaga dan mengelakkan daripada melakukan kesalahan di bawah mana-mana undang-undang. Setakat ini KPDN telah menerima sebanyak 28 aduan berkaitan penjualan tiket konsert hiburan Coldplay. Aduan yang diterima adalah bersifat umum, iaitu memaklumkan ada penjualan tiket Coldplay bukan rasmi di beberapa platform atas talian. Dalam hubungan ini, KPDN bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan penganjur Live Nation Malaysia untuk mengenal pasti pihak yang mengiklankan penjualan semula tiket berkenaan. Siasatan akan dilakukan dan tindakan akan diambil jika pihak yang menjual semua tiket berkenaan melanggar mana-mana undang-undang yang berkuasa seperti Akta Perlindungan Pengguna 1999. Contoh satu, pihak yang jual semula tiket tidak mempunyai tiket seperti yang dinyatakan. Contoh dua, tawaran yang dijanjikan dengan pembelian tiket tersebut adalah tidak benar. Jadi dalam isu yang melibatkan KPDN ini, kalau maknanya mangsa itu benar-benar yakin dia telah ditipu, maka buatlah aduan rasmi kepada KPDN. Yang saya sebut sebentar tadi itu, kita menerima 28 aduan itulah dia bukan aduan spesifik atau mangsa itu sendiri yang membuat aduan. Ia hanya kita tengok dalam Twitter, dalam Instagram ataupun dalam FB, mereka sebut-sebut begitu ada penipuan. Maknanya dalam kesnya tak ada prima facie yang mereka itu benar-benar ditipu. Tetapi sekiranya mangsa itu benar-benar telah ada bukti dia ditipu, maka datanglah kepada KPDN, maka kita akan menyiasat. Dan ada kaitan dengan juga Kementerian Komunikasi dan Digital dalam isu itu, maka saya minta YB Menteri untuk juga turut memperjelaskan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin. Semalam saya bersama dengan wakil daripada KPDN telah mengadakan pertemuan dengan penganjur konsert tersebut di Parlimen, dan dalam pertemuan itu kami telah mendapatkan sedikit sebanyak penjelasan dari penganjur bahawa dalam tempoh jualan tiket secara online, pihak Live Nation Malaysia telah merekodkan sebanyak 700,000 trafik ataupun percubaan untuk membeli tiket. Jadi bermaksud permintaan itu mencecah 700,000 permohonan untuk membeli tiket, dan jumlah tiket yang dijual adalah 71,000. Manakala terdapat 26,000 transaksi yang telah berjaya. 26,000 transaksi ini berdasarkan maklumat yang diberi oleh pihak Live Nation Malaysia, melibatkan pembelian 1 tiket, 2 tiket, 3 dan 4 tiket. Jadi bermaksud ada 26,000 transaksi yang pihak Live Nation memaklumkan menggunakan
nombor kad kredit yang berbeza. 26,000 nombor kad kredit yang berbeza. Pihak Live Nation Malaysia tidak boleh menjelaskan kepada KKD sama ada pembeli-pembeli ini adalah sama ada mereka adalah bersifat bot ataupun mana-mana unsur lain, dan kami juga pihak KKD dan bersama dengan SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, tidak boleh mengesahkan sama ada pembeli-pembeli itu adalah authentic ataupun mereka adalah automated ataupun bot, ya, program. Kerana ada aspek-aspek perlindungan data peribadi yang terpakai dalam isu transaksi komersial. Maka yang telah kami putuskan petang semalam supaya di pihak KPDN dan juga pihak Live Nation bekerjasama untuk mengenal pasti sekiranya wujud apa yang disebut sebagai aktiviti ulat tiket ataupun scalper. Dan perkara ini memang pihak Live Nation ada mengenal pasti, tapi kita akan bekerjasama manakala pihak SKMM akan membantu dengan usaha profiling, mengenal pasti mungkin siapa di sebalik akaun-akaun yang membuat jualan tiket tersebut. Saya telah bincang dengan Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin dan memang pada waktu ini di Malaysia kita belum ada undang-undang yang bersifat anti ulat tiket, dan oleh sebab itu kita akan teliti bersama dengan kementerian-kementerian yang lain yang mungkin menganjurkan aktiviti program yang ada aspek penjualan tiket sama ada secara online ataupun tidak, dan melihat apa peruntukan undang-undang yang perlu diwujudkan untuk mengelak masalah scalping ataupun ulat tiket ini daripada berulang di masa depan. Kita juga ambil maklum ada setengah negara lain, there are other jurisdictions yang akibat daripada insiden-insiden yang sama seperti di Amerika Syarikat, di Australia, hasil daripada konsert-konsert yang besar dan masalah scalping yang berlaku, maka mereka juga telah mewujudkan undang-undang di negara masing-masing. Kita akan teliti kesesuaian pengalaman mereka, sama ada langkah dan usaha itu berjaya ataupun tidak. Tapi akhirnya seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin, Menteri KPDN, sekiranya anda seorang pembeli telah membeli tiket, tapi penting saya sebut di sini, pihak Live Nation belum mengeluarkan e-tiket lagi pada waktu ini. Belum lagi ada e-tiket yang dikeluarkan. Itu akan dikeluarkan kemudian. Jadi sekiranya ada mana-mana pihak yang berkata saya telah membeli tiket daripada pihak sekian, tiket itu telah dihantar kepada saya, segera buat laporan kepada KPDN. Kerana kami dimaklumkan dari pihak Live Nation, e-tiket belum dikeluarkan. Jadi sekiranya ada sebarang kemusykilan, persoalan, boleh berhubung dengan pihak KPDN. Di pihak KKD, kami akan membantu untuk membuat mengenal pasti, membuat profiling, ya, dan melihat aspek-aspek transaksi elektronik itu, ya, supaya kita dapat kekang aktiviti ulat tiket di masa depan, insya-Allah. Baik, ada apa-apa soalan rakan-rakan media? Jelas? Bukan, itu kita dapati maknanya ada rakyat yang bising-bising di media sosial. Dia komplain, dia nampak ada macam ada di website sana, di FB sini, di Instagram sana, dia nampak-nampak begitu. Dia dengar-dengar begitu. Tetapi bukan satu aduan yang rasmi. Namun begitu kita telah mengambil sikap kami kedua kementerian ini sebagai kami cakna kepada rakyat yang walaupun ini sebenarnya Coldplay ini orang have ya, tetapi oleh kerana ia melibatkan kepenggunaan, jadi kita ambil kerana semua rakyat kita. Jadi kita ambil sifat cakna dan kita nasihat kalau berlaku rasa telah dimangsakan ataupun e-tiket tak keluar lagi tapi dah keluar memang sah mereka menjalankan penipuan, buatlah aduan kepada KPDN. Tidak, pasal mereka ni cakap begitu-begitu saja.
nampak-nampak begitu saja komplainnya. Ia bukan aduan rasmi. Dia bukan aduan khusus maksudnya. Dia adalah aduan bersifat umum. Tapi ada kemungkinan tak kementerian pergi one by one pada Ya. Kalau Yang saya sebutkan tadi, pihak penguatkuasa di KPDN akan bekerjasama dengan pihak Live Nation untuk mengenal pasti sejumlah akaun yang dipercayai bersifat scalping, ulat tiket. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Live Nation untuk berusaha mengekang aktiviti tersebut. Jadi saya ucap terima kasih juga kepada pihak Live Nation Malaysia kerana sudi memberi kerjasama, tampil, memberi sedikit maklumat, dan kerana bagi mereka kita boleh anggap bagi penganjur konsert sebenarnya dah sold out dah. Mungkin dianggap tugas dia dah selesai. Tapi pihak Live Nation Malaysia juga sama seperti kami cakna tentang isu ini dan bersedia untuk membantu supaya kita mengesan dan membasmi ulat tiket di scalpers. ada kemungkinan tak sebenarnya situasi ini adalah gimmick semata-mata? Saya jangka tak, sebab kalau kita lihat beberapa konsert yang berlaku sebelum ini, kalau di Malaysia contohnya Blackpink, ramai yang tak puas hati, maka dia adalah satu perkara yang berulang tentang orang yang membeli tiket, kemudian ada aduan mengatakan sejumlah beratus-ratus tiket telah boleh dijual oleh individu tertentu, dan tapi di negara lain seperti di Amerika Syarikat, masalah berlaku dengan konsert Taylor Swift sebagai contoh. Jadi kita faham apa yang berlaku di negara-negara lain, dan walaupun keadaan di Malaysia berbeza, tapi ada beberapa perkara yang kita lihat mungkin kita boleh belajar daripada apa yang berlaku di tempat-tempat lain juga. Tapi bila perbincangan dengan kementerian itu akan dibuat untuk peruntukan bagi akta anti-scalping? Ya, kita akan cuba dalam masa yang tak lama dari sekarang. Pertemuan, saya rasa pada waktu ini kita nak mulakan proses siasatan, dan mungkin setelah kita lakukan siasatan ada beberapa perkara findings, dapatan daripada siasatan itu yang akan membantu kami dalam rangka perbincangan dengan agensi dan kementerian yang lain untuk meneliti undang-undang yang diperlukan. So dekat pelaksanaan itu akan bersifat cross ministry kan macam ni? ya, Adakah nanti yang peruntukan baru tu akan memberi khususan pada konsep tiket sahaja atau semua produk-produk yang berada dalam tiket? Itu yang kita perlu teliti dulu dan kita perlu adakan perbincangan. Kerana kita faham mungkin bagi setengah konsert pembelian secara pukal itu berlaku kerana contoh malam amal dan sebagainya. Jadi itu bukan bersifat ulat tiket, ya. Jadi kita kena faham dan venue yang berbeza, artis-artis yang audiensnya berbeza. Jadi kita kena faham keseluruhan aspek itu sebelum kita boleh putuskan bentuk peruntukan yang diperlukan. Maksudnya seeing that there are some people who are actually posting these pictures of them selling tickets, scalp tickets online and whatnot, can the ministry actually take action against this post? Yes. Remove them or anything? What we're doing right now is working together with Live Nation and of course KPDN. So if Live Nation or if anyone files a complaint, of course KPDN will take a look at it. But for the ministry, can you remove this post or monitor them? We will have to look at case by case to see whether there are any current laws, provisions of the law that have been breached. So we have to assess it case by case. secara moralnya atas isu ini kita rasa very timely lah untuk kita melihat keseluruhan akta-akta yang ada ni, termasuk di peringkat KKD. Jadi satu kolaborasi penting. Seulat ni melibatkan mungkin di masa depan bola, tiket bas atau tiket-tiket yang lain. So mungkin kita akan kolaborasi dengan Kementerian Pengangkutan, Kementerian Belia. Jadi kita buat satu akta itu untuk kita selesaikan masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Baik. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Okey. Ada sikit habis.